Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, untuk kelas PD Perak kita hari ini 24 Mac 2021. Okey, kita masuk bab 3 rumus algebra. Di bawah bab 3 ini, rumus algebra ni kita ada satu sahaja standard kandungan iaitu 3.1. Namanya juga rumus algebra. Okey. Dan untuk pembelajaran kita hari ini, standard pembelajaran kita merangkumi dua standard pembelajaran, iaitu yang pertama kita akan belajar cara untuk kita membentuk rumus berdasarkan suatu situasi, dan kita akan belajar bagaimana untuk kita menukarkan perkara rumus bagi suatu persamaan algebra. Okey, tapi sebelum tu kita tahu dulu ataupun kita tahu dulu apa maksud rumus algebra dan apa maksud perkara rumus. Okey, kita kena pandai bezakan. Kita kena tahu bezakan. Okey, kalau untuk perkara rumus, perkara rumus tu adalah ungkapan algebra yang ditulis dalam bentuk persamaan. Okey, dalam bentuk persamaan. Contohnya, diberi L sama dengan P darab L. Okey. Dan contoh yang kedua adalah A sama dengan 5C tambah dengan B. Contoh yang ketiga, 3A tambah dengan C sama dengan M. Okey, kalau awak perasan, sebelum ni untuk bab 2 yang awak belajar, awak akan jumpa ungkapan algebra sahaja. Contohnya 5C tambah dengan B. Okey, awak akan jumpa yang ni je. Awak tak akan jumpa yang ada sama dengan kat belakang dia. Okey. Dan bila dah masuk bab 3 ni, awak akan jumpa yang bezanya dia dah ada sama dengan. Inilah yang dinamakan persamaan. Okey, dalam bentuk persamaan. Ungkapan algebra yang ditulis dalam bentuk persamaan. Okey, faham Okey, rumus dapat dibentuk dengan menghubungkan beberapa pemboleh ubah. Di mana pemboleh ubah dalam sesuatu rumus, pemboleh ubah itu adalah diwakili dengan huruf A hingga Z. Okey, tengok macam contoh yang saya bagi ke atas. Ni A. Okey, A sama dengan 5C tambah B. Okey, apa-apa sahaja huruf ataupun apa sahaja abjad yang awak nak tulis, asalkan dia daripada huruf A hingga Z. Okey, ikut pandai awak je nak tulis apa. Okey. Sama juga contoh ketiga, 3A tambah C sama dengan M. Okey. Apa-apa abjad sahaja. Okey, tengok kotak di sebelah kiri iaitu perkara rumus. Okey, saya ambil contoh perkara rumus, saya ambil contoh persamaan yang di sebelah kiri ni, saya bawa pergi sebelah kanan ni. Okey, saya ambil contoh yang sama. Perkara rumus tu kalau tengok daripada contoh ni adalah L, A dengan M ni yang saya boldkan ni adalah contoh, dalam contoh di atas adalah dikenali sebagai perkara rumus. Maksudnya, perkara rumus adalah pemboleh ubah yang diungkapkan dalam sebutan pemboleh ubah yang lain. Okay, bermakna yang perkara rumus ni yang duduk sorang-sorang, yang duduk kat depan ataupun yang duduk di belakang sekali. Tapi syarat dia, okey, perkali bagi perkara rumus mesti bernilai 1. Okey, awak tak boleh contohnya, saya ambil contoh yang ini. Okey, awak tak boleh buat 2A sama dengan 5C tambah B. Yang ni tak boleh. Sebab perkara rumus dia yang di depan ni, A ni, dia ada nombor kat depan, 2. Kita nak biar ada sorang-sorang je. Biar ada satu sahaja yang bernilai 1 sahaja. Okey, kalau 1 tak apa. Bermaksud 1A sama dengan A. Okey, faham Okey, dan dia juga tidak boleh ada kuasa ke, tak boleh ada punca kuasa ke, tak boleh. Dia kena seorang diri sahaja yang bernilai 1 sahaja.
Okey, itu dia punya syarat. Okey, perkara rumus boleh ditulis di sebelah kiri atau kanan. Tetapi sebaik-baiknya ditulis di sebelah kiri persamaan. Okey, contohnya tengok yang pertama dengan yang kedua ni. Nampak ini ditulis di sebelah kiri persamaan, dan yang ini ditulis di sebelah kanan. Okey, sebaik-baiknya boleh tulislah kedua-dua ni. Boleh pilih antara dua ni nak tulis kiri ke kanan ke sama je. Tapi nak moleknya kita guna yang di sebelah kiri yang sebaik-baiknya. Okey. Jadi kita tengok contoh bagaimana untuk kita membentuk rumus. Okey, macam mana untuk kita membentuk rumus? Kita tengok situasi yang pertama adalah contoh yang pertama, raja di bawah menunjukkan sebuah cubeboard. Tulis rumus bagi luas permukaan. Okey, ni adalah dia punya perkara rumus dia. Okey, ada sama dengan huruf L. Okey, cubeboard itu. Okey, bermakna formula bagi luas permukaan adalah sama dengan L adalah sama dengan 2 darab dengan hasil tambah AB tambah AB ini dan tambah B kuasa 2. B kuasa 2. Okey. Luas permukaan bagi cubeboard ini adalah 2 darab AB tambah AB tambah dengan B kuasa 2. Jadi macam mana untuk kita hilangkan dia punya kurungan? Kita kena buat proses kembangan. Okey, yang kita belajar masa bab 2 sebelum ini, kita kena kembangkan yang luar darab dengan yang semua yang ada kat dalam kurungan. Jadi 2 darab dengan AB, kita akan dapat 2AB. Okey, 2 darab dengan AB, kita akan dapat 2AB juga, tambah 2AB. Dan 2 darab dengan B kuasa 2, kita akan dapat 2B kuasa 2. Jadi, bila kita dah dapat yang macam ni, kita kena permudahkan dia. Okey, nampak ini ada sama sebutan, jadi kita kena gabungkan dia. 2AB tambah dengan 2AB, kita akan dapat 4AB tambah dengan 2B kuasa 2. Okey, kita tengok contoh yang kedua. Contoh yang kedua adalah sebuah kelab kebudayaan akan membuat persembahan pada malam kebudayaan peringkat sekolah. Jadual di bawah menunjukkan bilangan penari mengikut jenis tarian. Okey, mengikut jenis tarian maksudnya ada bilangan penari Melayu. Okey, ada bilangan penari berbangsa Cina, ada bilangan penari berbangsa India. Okey, 3 kolom ni. Okey, dan jenis tarian dia adalah Sumazau, Kuda Kepang dan Singa. Dan bangsa. Okey. Dia tanya soalan dia, terbitkan rumus setiap perkara rumus yang berikut. Okey, dia beri A. Dia tanya soalan A adalah S. S bilangan penari berbangsa Cina. Bermaksud kita kena cari jumlah keseluruhan penari berbangsa Cina. Jadi kita kena tengok di kolom Cina sahajalah sebab dia nak penari Cina sahaja. Okey. Jadi untuk menjawab soalan A adalah dia nak huruf S. Jadi kita kena buat S. Okey, dia nak huruf S. Okey, jadi kena buat S sama dengan hasil tambah
penari berbangsa Cina. Sebab dia nak bilangan penari berbangsa Cina. Jadi kita kena tambah adalah 2C tambah dengan B tambah dengan 3A. Jadi itu sajalah. Okey, dan untuk soalan B, dia minta D adalah bilangan penari tarian kuda kepang. Kuda kepang, kita tengok kuda kepang pada row yang kedua ni. Okey, ini adalah untuk kuda kepang. Okey, untuk kuda kepang, tak kira lah berbangsa apa-apa, dia tak mention, dia tak bagi tahu nak bangsa apa, dia cuma nak tahu yang bilangan penari bagi tarian kuda kepang je. Okey, jadi kita kena, dia minta D, dia nak huruf D. Jadi kita kena buatlah huruf D. Okey, adalah sama dengan penari kuda kepang adalah kita kena tambah untuk bangsa Melayu, penari kuda kepang bangsa Melayu adalah 2B. Okey, penari kuda kepang untuk bangsa Cina adalah B dan penari kuda kepang untuk bangsa India adalah 5B. Jadi kita kena tambah keseluruhannya. Adalah D sama dengan 2B tambah dengan B tambah dengan 5B. Okey, jadi tengok sebutan semua sama, jadi kita boleh gabungkan sekali. 2B tambah dengan B akan jadi 3B. 3B tambah dengan 5B akan jadi 8B. Okey. Okey, untuk soalan C, dia minta W. W ni apa? W adalah bilangan penari India dan Melayu. Okey, dia nak penari India dan Melayu. Jadi tengok je lah dekat India dan Melayu. Jadi tengok kat sini. Okey, kolom bangsa Melayu dan India. Okey. Dan India. Okey, jadi dia nak bilangan penari India dan Melayu. Tak kisahlah jenis tarian mana. Tapi dia nak bangsa Melayu dengan India je. Okey. Jadi kita kena tambah yang mana? Kita kena tambah yang Melayu. Keseluruhan Melayu ni kita kena tambah. Dan keseluruhan India pun kita kena tambah. Jadi kita kena buat W adalah sama dengan, okey, kalau untuk Sumazau adalah A tambah dengan 2 untuk Sumazau. Okey, A untuk Sumazau. Untuk Melayu, A tambah 2B tambah dengan 2C. Okey, tambah lagi yang besar punya. Okey, untuk India pula. Untuk India, bangsa India, 2A tambah 5B tambah dengan C. Jadi kita kena permudahkan dia. Okey, jadi kita kena permudahkan dia. Kita tengok A dan sebutan A. Okey, A seorang, A 1. 1A tambah dengan 2A, dia akan jadi 3A. Okey, tambah. Okey, untuk 2B, tengok ada sebutan yang sama 2B. Okey, untuk 2B, di sini juga ada sebutan B. Jadi 2B tambah dengan 5B, kita akan dapat 7B. Okey. Okey, sama juga dengan C. 2C tambah dengan 1C, kita akan dapat 3C. Jadi itu sahajalah. Okey, bagaimana untuk kita membentuk rumus dalam situasi ini. Okey. Okey. Jadi kita tengok contoh yang ketiga. Okey, contoh yang ketiga di mana, okey. Okey, contoh yang ketiga di mana Suzy menjual 2 jenis kek. Okey, tengok.
Okey, Suzy menjual 2 jenis kek. Okey, kita terus buat. Okey, kita terus buat 2 jenis kek. Okey. Suzy. Okey, menjual 2 jenis kek. Iaitu apa? Okey, 2 jenis kek pada harga yang berlainan. Kek coklat. Okey, yang pertama adalah kek coklat. Dijual pada harga RM3 sepotong. Manakala kek keju dijual pada harga 2 kali ganda harga kek coklat. Okey. Lepas tu, dia kata sempena pembukaan cawangan baru, dia memberikan diskaun sebanyak 10% untuk semua harga kek. Okey, dia berkata dia bagi diskaun sebanyak 10%. Lepas tu dia kata, dia minta soalan dia adalah terbitkan rumus pengiraan harga jualan kek, maknanya keseluruhannya. Keseluruhan keseluruhan harga kek coklat dengan keseluruhan harga kek keju dan selepas harga diskaun lah. Okey. Jika M potong kek coklat dan N potong kek keju berjaya dijual. Maknanya kita tak tahu bilangan kek berapa potong. Okey, berapa potong kek coklat yang dijual, berapa potong kek keju yang dijual. Dia hanya diwakili oleh huruf M. Okey, untuk coklat diwakili oleh huruf M dan untuk kek keju diwakili huruf N. Kita tak tahu berapa bilangan potong dia. Okey, ini tak apa. Kita hanyalah untuk membentuk rumus, bukan untuk menyelesaikan masalah. Jadi kita keluarkan maklumat yang diberi. Okey, Suzy menjual 2 jenis kek, iaitu yang pertama kek coklat dan yang kedua adalah kek keju. Okey, lepas tu dia kata kek coklat dijual pada harga RM3 sepotong. Okey, sepotong adalah sama dengan 1 sama dengan 3. RM3 lah maksudnya. Dan kek keju dijual pada harga 2 kali ganda harga kek coklat. Okey, kita tahu kek coklat tadi adalah sebanyak RM3 untuk sepotong. Jadi kalau untuk kek keju, untuk sepotong kek keju adalah 2 kali ganda harga kek coklat. Okey. Jadi 2 darab dengan 3 adalah sama dengan 6. Jadi kita tahu untuk sepotong kek coklat adalah sama dengan RM3. Okey, manakala untuk kek keju pula untuk sepotong dia adalah RM6. Okey, fahamkan dia punya dia punya soalan, dia punya informasi yang diberi. Okey. Jadi kita buat. Okey. Lepas tu dia bagi, dia berkata sempena pembukaan cawangan baru, dia memberikan diskaun sebanyak 10%. Jadi macam mana untuk kita kirakan diskaun? Okay, macam mana untuk kita kira diskaun? Jadi diskaun, saya buat huruf D adalah kita kena tolak. Okay, kita kena tolak. Okay, 100 tolak dengan 10. Okey, sebab diskaunnya adalah 10. Jadi kita kena tolak 100% tolak dengan 10%. Okey. Kita akan dapat 90%. Jadi kita tak nak buat dalam bentuk peratus, jadi kita tukarkan kepada bentuk perpuluhan. Jadi kalau kita nak tukar kepada bentuk perpuluhan, kita kena bahagikan dengan 100. Jadi bila kita dapat dah jadi macam ni, adalah ada 2 kosong. Jadi kita kena lompat sebanyak 2 kali. Jadi jawapannya akan jadi 0.9. Okey, ini untuk harga diskaun. Okey, lepas tu soalan dia kata dia suruh kita
Terbitkan rumus harga jualan kek jika M potong kek coklat dan N potong kek keju. Jadi kita tahu M tu adalah sama dengan bilangan kek coklat. Bilangan potong lah bilangan kek coklat. Dan N tu adalah bilangan kek keju. Okey, ini yang soalan bagi. Jadi dia nak suruh kita rumus pengiraan harga jualan kek. Jadi saya letak huruf bagi harga jualan kek saya letak sebagai X. X sama dengan harga jualan. Okey, saya letak harga jualan sebab dia tak bagi huruf apa untuk harga jualan. Jadi saya letak je lah huruf X. Okey. Jadi macam mana untuk kita kira harga jualan adalah sama dengan X adalah sama dengan harga bilangan bilangan kek coklat ni untuk kek coklat dulu bilangan kek coklat tambah dengan bilangan harga jualan kek coklat dengan kek keju kita akan darab dengan 0.9. Okey, untuk dengan harga dia punya diskaun. Okey, jadi untuk kek coklat adalah bilangan dia sebanyak M. Kita tak tahu M. Okey. Dan harga dia adalah kena darab dengan 3. Okey. Tambah untuk kek keju pula adalah N darab dengan 6. Sebab harga untuk sepotong kek keju adalah RM6. Okey, jadi kesemua ni kita kena darab dengan diskaun dia adalah sebanyak 0.9. Kita dah kira dah. Okey, diskaun dia adalah 0.9. Jadi kita kena permudahkan. 3M darab dengan 3, kita akan dapat 3M. Tambah N darab dengan 6, kita akan dapat 3N. Okey, darab dengan 0.9. Jadi, kita kena hilangkan kurungan. Yang luar kurungan, kita kena darabkan yang dalam kurungan. Untuk proses kembangan lah macam biasa. Okey, jadi kita darab dulu 0.9 darab dengan 3, kita akan dapat 2.7M. Dan 0.9 darab dengan 3N, kita akan dapat 5.4N. Ini adalah untuk X. Okey, ini adalah X. Okey, jadi dapatlah kita membina rumus untuk kita membentuk rumus. Okey, jadi inilah caranya bagaimana untuk kita membentuk rumus berdasarkan sesuatu situasi.